binaan plot. Pada permulaan cerita, Alias merupakan kanak-kanak yang berumur 11 tahun dan tinggal bersama ibunya yang lumpuh. Sebelum pergi ke sekolah, Alias menapis air ketul-ketul ubi kayu. Jika tidak membawa bekalan, dia hanya membawa air kopi sahaja. Kehidupan Alias sangat miskin. Dia hanya memiliki sebuah beg yang telah koyak dan lusuh yang dihadiahkan oleh Tok Penghulu 3 tahun yang lalu. Alias memiliki seekor beruk kesayangan yang bernama Chot. Yang ini pada bahagian permulaan. Pada bahagian perkembangan cerita, semasa Alias hendak ke sekolah, dia mendapati Chot hilang lalu mengambil keputusan untuk mencari Chot di sekeliling kampung. Dia menyedari bahawa dia akan lewat datang ke sekolah dan dimarahi oleh Cikgu Sunan. Usahanya untuk mengesan Chot pada pagi itu telah gagal. Tan Sri, baca bahagian konflik. Peristiwa bermula semasa Alias berada di sekolahnya. Oleh sebab Alias lewat datang ke sekolah, dia telah dipanggil oleh Cikgu Sunan yang bertanyakan sebab kelewatan itu. Semasa ditanya, Alias hanya mendiamkan diri kerana takut untuk menjawab pertanyaan Cikgu Sunan. Namun setelah didesak, Alias mengatakan bahawa dia mencari beruknya yang hilang. Jawapan tersebut telah menyebabkan Cikgu Sunan berasa sangat marah dan menengking Alias. Alias yang terkejut telah terjatuh dan telinga kanan Alias terkena bucu benji rakannya sebelum dia jatuh terlentang di atas lantai. Jatuh terlentang di atas lantai. Tarshan, climax. Cikgu, Ya, bahagian climax. Sunan datang ke rumah Alias dengan bantuan Som. Semasa sedang memeriksa telinga Alias, Chot yang ada di atas dahan pokok langsung telah meronta-ronta sehingga rantainya putus lalu menekan dan menggigit lengan Cikgu Sunan. Alias mengambil lembik kemudian merorok perut Chot. Chot terkulai dan mati dalam pelukan Alias. Yang itu bahagian climax dan bahagian peleraian. Cikgu Sunan berjanji untuk membiayai persekolahan Alias sehingga universiti. Alias menguburkan Chot di tepi pokok langsat dan mencacapkan papan yang tertulis, "Tunggu aku di pintu universiti, Chot." Alias bertekad untuk ke sekolah. Untuk novel Chot, temanya ialah kasih sayang sesama makhluk ciptaan Tuhan. Buktinya, Alias amat menyayangi ibunya yang lumpuh. Alias meneruskan kehidupan setelah kematian ayahnya dengan berdikari. Dia tidak menghebahkan keadaan kemiskinan yang dihadapi kepada orang lain, termasuk keadaan ibunya yang lumpuh. Sebaliknya berusaha mencari wang untuk membeli makanan dan ubat-ubatan. Alias juga amat menyayangi beruknya iaitu Chot. 2 kali Chot hilang dan Alias berusaha mencari Chot. Dia tidak dapat melelapkan mata apabila mendapati Chot hilang. Bagi Alias, punca rezekinya akan hilang jika Chot tidak ditemui. Alias juga menyayangi rakannya iaitu Som. Alias tidak teragak-agak untuk membantu Som yang lemah dalam mata pelajaran matematik sebagai tanda kasih sayangnya terhadap sahabatnya itu. Jadi inilah tema untuk novel Chot iaitu kasih sayang sesama makhluk ciptaan Tuhan, sama ada manusia ataupun bukan manusia. Okey, Amir, baca watak utama iaitu Alias. Alias anak yang taat akan nasihat ibunya, patuh akan seruan dan teguran ibunya supaya menunaikan solat dan membaca Al-Quran. Anak yang bertanggungjawab, Alias mengambil alih peranan bapanya. Dia membeli barangan keperluan harian seperti beras, gula, kopi dan ikan gelama. Gigih, Alias membawa buku latihan ke mana-mana sahaja
ia pergi walaupun ketika memetik kelapa. Okey, yang ini watak utama iaitu alias. Sekarang watak sampingan. Watak sampingan untuk Novichok ialah Som. Som watak yang baik. Okey, Som seorang yang prihatin. Contohnya Som memberikan sebungkus nasi lemak kepada alias semasa waktu rehat. Som bersimpati kepada alias yang sudah pasti akan diejek oleh kawan-kawannya apabila masuk ke kelas. Som seorang yang setia kawan. Buktinya, Som ikhlas berkawan dengan alias walaupun rakan-rakan lain sering mengejek alias. Som juga bersusah hati sekiranya alias dimarahi oleh Cikgu Sunan kerana lewat ke sekolah. Dan yang ketiga, Som seorang yang sangat tekun belajar. Buktinya Som sering mengulang kaji pelajaran bersama-sama alias. Dia, ini saya tersilap type. Dia juga sering meminta daripada alias untuk mengajarkannya mata pelajaran matematik kerana alias sangat mahir dalam mata pelajaran matematik. Jadi ini watak sampingan yang baik iaitu Som. Cikgu Sunan. Cikgu Sunan ni bukan watak yang antagonis, cuma memaparkan sikap yang negatif. Ada jugalah yang dipaparkan sikap positif di dalam novel ini, tetapi kita tengok dari aspek negatif. Okay, yang pertama, Cikgu Sunan ni benci akan alias. Buktinya, Cikgu Sunan pernah bertanya kepada alias ketika pulang dari sekolah apabila mendapati terdapat kesan cala pada pintu depan keretanya. Cikgu Sunan ni sering bertanya kepada alias setiap kali berlakunya perkara yang tidak baik. Tapi pada pengakhirannya, Cikgu Sunan ni menyesal atas perlakuannya terhadap alias kerana tidak memberi layanan yang baik terhadap alias. Cikgu Sunan juga seorang yang garang. Buktinya, beliau cepat melenting apabila murid-murid tahun 5 tidak dapat menjawab soalan matematik dan apabila kerja rumah pelajaran matematik tidak siap. Dan yang ketiga, Cikgu Sunan ni tidak prihatin akan masalah anak muridnya. Contohnya, guru besar mendapati alias tidak hadir lebih dari 5 hari berdasarkan rekod buku kedatangan kelas. Kemudian guru besar ni bertanyakan hal itu kepada Cikgu Sunan. Tetapi Cikgu Sunan menyatakan bahawa dia tidak mengetahui sebab walaupun sudah bertanya kepada Som. Jadi dekat sini dah menunjukkan bahawa Cikgu Sunan ni tidak prihatin akan masalah anak muridnya. Dan ni plot satu, monolog. Contohnya Alian bermonolog sewaktu dia tidak mahu ke sekolah kerana berbelah bahagi untuk memberitahu ibunya tentang telinganya yang sakit selepas peristiwa dia dimarahi oleh Cikgu Sunan. Alias membatalkan niatnya untuk memberitahu perkara itu kerana bimbang ibunya akan mengatakan bahawa dia murid yang nakal dan malas. Imbas kembali. Contohnya Alias teringat semula tentang pesanan yang disampaikan oleh Som pada 3 hari lalu, iaitu Pak Adam menyuruhnya memetik buah kelapa sebanyak yang mungkin. Imbas muka. Contohnya Som membayangkan perkara yang akan dilakukan oleh rakan-rakan sekelasnya kepada Alias apabila tamatnya waktu rehat selepas peristiwa Alias ditengking oleh Cikgu Sunan. Okey, monolog. Apa yang dimaksudkan dengan monolog? Monolog itu dia cakap dalam hati, dalam. Imbas kembali? Imbas kembali flashback. Dulu. Flashback. Okey, imbas muka. Tak tahu cikgu. Itu tak tahu. Muka tak tahu. Itu ya tak tahu. Okey, imbas muka maksudnya membayangkan peristiwa yang belum berlaku. Yang itu maksud imbas muka. Contohnya Som membayangkan perkara yang akan dilakukan oleh rakan-rakan sekelasnya kepada Alias apabila tamat waktu rehat selepas peristiwa Alias ditengking oleh Cikgu Sunan. Ini membayangkan peristiwa yang belum berlaku. Suspense. Contohnya,
peristiwa seekor beruk yang merosakkan kebun pisang Budin telah ditembak mati. Badan alias menjadi lemah kerana menyangkakan beruk yang ditembak mati itu ialah Chod. Pembaca tertanya-tanya sama ada beruk yang ditembak itu Chod ataupun bukan. Kejutan. Contohnya peristiwa alias yang lewat datang ke sekolah kerana mencari beruknya yang hilang. Cik Sunan telah menengking alias kerana berasa marah apabila alias memberikan alasan bahawa dia mencari beruknya yang hilang sehingga dia lewat datang ke sekolah. Pembaca tidak menyangka bahawa Cikgu Sunan akan menengking alias sehingga menyebabkan alias terjatuh dan telinganya terkena bucu meja rakannya. Okey, terima kasih. Suspend maksudnya pembaca tertanya-tanya. Kalau kejutan, pembaca terkejut. Contohnya peristiwa alias yang lewat datang ke sekolah kerana mencari beruknya yang hilang. Kemudian pembaca tidak menyangka bahawa Cikgu Sunan akan menengking alias sehingga menyebabkan alias terjatuh dan telinganya terkena bucu meja. Latar masa. Apabila kita tahu latar masa, kita boleh menjawab soalan latar tempat. Waktu pagi. Contohnya ketika Som tiba lewat kerana menunggu alias. Perhimpunan sekolah diadakan. Guru pengawas pada minggu itu ialah Cikgu Sunan. Cikgu Sunan menyentuh beberapa isu iaitu kenakalan murid yang mencalarkan kereta guru dan sampah sarak yang dibuang merata-rata. Jadi latar tempatnya di tapak perhimpunan sekolah. Waktu yang seterusnya waktu tengah hari. Contohnya Mak Sukiah menghantar nasi bersama gulai kepada alias dan ibunya serta bertanya kabar sebelum pulang ke rumah. Jadi latar tempatnya di rumah alias. Okey, waktu petang. Alias memandikan Chod di sungai di belakang rumah Som. Chod dijaga dengan rapinya. Jadi latar tempatnya di sungai. Jadi selesai untuk novel tingkatan 3. Untuk novel Chod, peristiwa yang memberi perasaan simpati kepada pembaca. Peristiwa apa? Kemiskinan alias Okey. Kemiskinan alias dan keluarganya. Okey, boleh kita berasa simpati. Lagi? Chod mati. Masa Chod mati. Okey, masa Chod mati pun kita rasa simpati. Lagi satu. Apa lagi? Masa alias ditengking oleh Cikgu Sunan. Okey, waktu alias ditengking oleh Cikgu Sunan. Masa alias ditengking oleh Cikgu Sunan. Okey, betul. Jadi itu peristiwa yang memberi perasaan simpati ataupun kita kasihan terhadap watak tersebut. Kalau yang memberi teladan, apa pengajaran yang kamu dapat teladan? 1, 2, 3. Mudah menyangka. Cikgu Sunan menyesal selepas Chod mati. Okey, menyesal atas kesalahan. Cikgu Sunan menyesal selepas Chod mati, selepas membunuh Chod. Okey, boleh? Kasih sayang terhadap Chod. Okey, kita kena adanya kasih sayang. Kasih sayang terhadap. Lagi? Jangan berputus asa. Jangan berputus Jangan asa. berputus asa. Jadi yang teladan ni pun kita dah boleh menjawab nilai. Okey, nilai menyesal atas kesalahan. Yang ini nilai keinsafan. Kita insaf. Kasih sayang, nilai kasih sayang. Jangan berputus asa. Maksudnya nilai kegigihan. Kata masyarakat pun boleh. Masyarakat yang gigih melakukan sesuatu pekerjaan. Masyarakat yang amat menyayangi antara satu sama lain. Masyarakat yang menyesali dan insaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian kamu masukkanlah bukti ataupun peristiwa. Kepincangan
masyarakat. Apa yang berlaku? Yang ni peristiwa yang negatif. Jangan mudah ikut emosi. Jangan mudah mengikut emosi, okey? Kebincangan masyarakat, masyarakat yang terlalu mengikut emosi. Itu kebincangan masyarakat. Masalah, masyarakat yang terlalu mengikut emosi. Okey, boleh? Lagi? Masyarakat yang tidak prihatin. Sentiasa mengetahui. Okay, kita kena mengetahui, ambil berat terhadap masalah orang lain. Tapi untuk kebincangan masyarakat ni, Cikgu Sunan ni tidak prihatin. Memberi semangat. Memberi semangat. Kebincangan masyarakat iaitu masyarakat yang tidak memberi semangat. Okey, contohnya Cikgu Sunan ni pukul alias tanpa membuat usul periksa terlebih dahulu. Jadi sepatutnya Cikgu Sunan ni kenalah bagi semangat kat alias tu walaupun dia datang lewat. Kena ambil tahu lah. Okay, bukannya membiarkan alias ataupun memukul alias ataupun menuduh alias. Tak boleh lah macam tu. Jadi itulah kebincangan masyarakat. Okay, boleh? Ya, cikgu. Nazrin, okey Nazrin? Okey. Kalau tak ada apa-apa boleh bersurai. Bye. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Baik, Go. Ya, cikgu. Baik cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.